Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Siti Aisyah binti Sahdan dari Sektor Sains dan Matematik, bahagian Pembangunan Kurikulum Putrajaya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada semua guru-guru dari Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu dan juga Negeri Kelantan ke Bengkel Sains Nuklear Radiasi untuk Guru dan Murid Sekolah Menengah tahun 2020 yang dijalankan secara dalam talian. Okay. Objektif dan juga maklumat bagi bengkel ini ada 4. Yang pertama sekali adalah untuk menyebarkan kurikulum sains dan kurikulum sains nuklear yang ada dalam DSKP kita di tingkatan 3 KSSM bermula 2019, kurikulum sains nuklear KSSM juga untuk tingkatan 4 dan 5, sains dan juga fizik bermula tahun 2020. Dan juga untuk kurikulum fizik nuklear tingkatan 5 KBSM iaitu sehingga tahun 2020 iaitu tahun ini. Okey, yang kedua adalah untuk menyebarkan informasi yang pegawai dan juga guru-guru dapat dari kursus IAEA. IAEA adalah International Atomic Energy Agency RAS 0079 yang telah dihadiri oleh pegawai PPK dan juga guru fizik dan juga sains sekolah menengah, dan nama-nama ini akan saya paparkan kemudian. Yang ketiga adalah untuk berkongsi idea dan juga amalan terbaik, meningkatkan kepayaan guru melalui perkongsian aktiviti hands-on dan aktiviti secara station. Yang ini juga saya akan terangkan kemudian tentang aktiviti hands-on kita dan juga aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan secara station. Untuk pengetahuan guru-guru perkongsian idea dan amalan terbaik ini kami telah, ataupun bengkel ini sebenarnya kami telah dijalankan dari tahun 2018. Jadi maksudnya tahun ini merupakan tahun ketiga untuk bengkel ini. Yang keempat, dan juga pengenalan kepada aplikasi dan kesedaran dalam sains nuklear dan juga teknologi melalui kerjasama dengan Agensi Nuklear Malaysia. Guru ditekankan dengan aplikasi dan kesedaran bagi sains nuklear. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bengkel kita ini mendapat sokongan daripada Agensi Nuklear Malaysia dan juga aktiviti-aktiviti sharing station telah dirangka bersama-sama dengan pegawai-pegawai dan juga saintis dari Agensi Nuklear Malaysia. Fasilitator bagi bengkel sains nuklear ini terdiri daripada guru-guru dan juga pegawai bahagian pembangunan kurikulum, dan juga pegawai-pegawai dan guru ini telah menghadiri kursus IAEA dengan kerjasama Agensi Nuklear Malaysia, dan juga semua fasilitator ini bertanggungjawab untuk berkongsi idea, menjalankan station ataupun aktiviti hands-on bersama-sama dengan guru kita sejak dari tahun 2018. Okey, yang pertama saya sendiri dari bahagian pembangunan kurikulum. Untuk bengkel sains nuklear pada kali ini secara dalam talian, saya akan mengendalikan strategi PDP sains nuklear dan juga hands-on aktiviti risiko pengurusan nuklear. Cik Salma Ibrahim dari SMK Jalan 4 Bangi akan mengendalikan hands-on aktiviti pembelahan nukleus. Encik Ahmad Rizaki dari SMK Seksyen 18 Shah Alam akan mengendalikan separuh hayat. Encik Ahmad Syamimi dari SMK Air Putih Dalam Pendang Kedah akan menjalankan aktiviti hands-on keselamatan nuklear dan juga pengurusan sisa. Wan Hazimah Harun dari SMK Bandar Puchong Jaya A, Puchong Selangor akan menjalankan hands-on aktiviti pertanian sterile insect teknik ataupun teknik pemandulan serangga. Cik Nur Azliza Osman dari SMK Sultan Ismail Johor Bahru Johor akan mengendalikan aktiviti hands-on reaktor nuklear. Encik Karol Anwar dari SMK Sultan Abu Bakar Kuantan Pahang akan menjalankan aktiviti hands-on kebun awan. Dan last but not least, Encik Nur Azhar Husaini dari SMK Center Risa Kuching Sarawak akan menjalankan hands-on aktiviti pentarihan karbon. Jadi kesemua fasilitator ini telah bersama dan juga bersama-sama dengan pegawai untuk menjalankan aktiviti hands-on dan telah dimuat naik dalam Padlet bengkel sains nuklear kita. Kesemua fasilitator bagi bengkel sains nuklear pada kali ini secara dalam talian ini telah menghadiri regional training yang telah dianjurkan oleh IAEA International Atomic Energy Agency dari tahun 2018 di Indonesia, USA, Jepun, Filipina, di Kuala Lumpur Malaysia dan juga Sydney Australia, dan juga pegawai dan juga guru telah dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan ilmu ataupun informasi dari bengkel IAEA tersebut, dan
ilmu ataupun informasi tersebut telah disebarkan melalui bengkel ini ya, bengkel saiz nuklear, iaitu bengkel radiasi dari tahun 2018 sehingga ke tahun 2020. Dan pada tahun 2020 ini special sedikit kerana tahun 2020 kita menjalankan aktiviti ataupun bengkel saiz nuklear ini secara dalam talian bagi 4 negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang telah saya terangkan tadi, bengkel saiz nuklear ini telah dijalankan sejak tahun 2018 dengan kerjasama antara Agensi Nuklear Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada tahun 2018, 3 bengkel telah dijalankan, iaitu bengkel persediaan bagi bengkel saiz nuklear, bengkel saiz nuklear bagi zon tengah Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya untuk guru-guru ya, dan juga bengkel yang ketiga adalah untuk guru-guru Johor, Pagoh, Segamat, Batu Pahat, iaitu di zon selatan. Okey, saya akan tunjukkan sedikit gambar-gambar bagi bengkel yang telah kita jalankan itu. Pada 2 Ogos 2018, satu dry run telah dijalankan ya, percubaan atau dry run aktiviti bersama-sama dengan fasilitator kita dan juga pegawai dari Agensi Nuklear Malaysia. Okey, dry run ini merupakan dry run yang pertama. Yang ini pula adalah aktiviti atom dan molekul bersama Puan Farihana Zakaria untuk dry run yang pertama ya pada tahun 2018. Okey, kegunaan radioisotop dalam perubatan oleh Puan Saleha. Dan juga dry run yang kedua telah dijalankan pada 10 Ogos 2018 di SMK Jalan 4 Bangi sebelum bengkel kita yang pertama bersama-sama dengan guru-guru dari Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya. Jadi percubaan yang pada kali kedua ini merupakan percubaan lengkap dengan bahan-bahan aktiviti. Jadi bahan-bahan bagi aktiviti bengkel ini dibekalkan oleh Agensi Nuklear Malaysia dan juga pegawai penyelidik dari Agensi Nuklear Malaysia juga hadir untuk memberikan khidmat kepakaran mereka. Okey. Ya, ini adalah aktiviti hands-on pembelahan nuklear, aktiviti hands-on kebun awan, okey, pada 14 Ogos 2018 kita telah jalankan ya bersama-sama dengan guru-guru dari Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya. Okey, penggunaan QR code semasa bengkel berlangsung ni untuk kemudahan peserta kita. Dalam QR code tersebut ada soalan yang perlu dijawab oleh guru-guru dan juga beberapa informasi. Beginilah bentuk aktiviti hands-on itu ya. Kita ada beberapa stesen dan juga stesen-stesen tu ada aktiviti hands-on tersendiri dan juga guru perlu buatlah aktiviti hands-on itu secara bersemuka. Kita tak buat secara dalam talian. Hanya tahun ini sahaja mode ditukar dari bersemuka kepada dalam talian. Right? Ya, ini aktiviti sterile insan teknik bersama peserta bengkel dari kalangan guru. Okey, pada tahun 2018 untuk kedua-dua bengkel bersama-sama dengan peserta dari Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Selangor dan juga peserta dari Johor, kita sempat untuk bawa guru-guru kita untuk menjalankan aktiviti makmal di Agensi Nuklear Malaysia bersama-sama dengan saintis dan juga pegawai penyelidik di Agensi Nuklear Malaysia. Jadi pada hari selepas daripada aktiviti hands-on pada 14 Ogos tu, pada 15 Ogos aktiviti makmal dijalankan bersama guru-guru bersama peserta ya. Okey, dan juga modul juga disediakan oleh Agensi Nuklear Malaysia. Okey, saya tunjukkan gambar-gambar. Right. Okey. Kini guru-guru kita yang memakai memakai kod makmal ni bersama-sama dengan pegawai penyelidik. Okey. Ya, ini pada 4 Oktober ya 2018. Okey, bersama-sama dengan peserta-peserta dari Johor. Okey, aktiviti makmal bersama-sama dengan peserta dari Johor. Okey, sebenarnya ini aktiviti makmal bersama dengan fasilitator kita. Alright, ini sesi bergambar lah pada 4 Oktober 2018 bersama-sama dengan peserta dari Johor dan juga fasilitator dan juga pegawai-pegawai Agensi Nuklear Malaysia.
Jika tadi kita lihat bengkel yang telah dijalankan pada tahun 2018, kita teruskan lagi dengan bengkel 2019. Bengkel ini telah dijalankan di zon Sabah di Kota Kinabalu dan juga di zon Sarawak yang melibatkan guru-guru ataupun peserta dari MIRI Sarawak ya. Okey, bengkel telah dijalankan di Kota Kinabalu pada 24 September 2019. Ini adalah aktiviti hands-on, aktiviti kebawahan bersama dengan fasilitator Encik Karo Anwar. Di Kota Kinabalu juga, aktiviti hands-on pengurusan sisa bersama guru-guru di Kota Kinabalu Sabah. Bersama-sama dengan fasilitator kita, nampak dekat situ ada Cik Sama, ada Cik Karo Anwar dan juga aktiviti ini sebenarnya dikendalikan oleh Agensi Nuklear Malaysia dan juga Encik Syamimi dari Pendang Kedah. Pada 24 September juga aktiviti hands-on, aktiviti pengurusan risiko yang telah dijalankan fasilitator kita yang ni special sebab stesen ini dijalankan oleh guru-guru dari Kota Kinabalu Sabah. Aktiviti reaktor nuklear bersama-sama dengan Cik Azliza. Okey, ini pada 26 September 2019 di MIRI Sarawak. Dan juga rakyat belum aktiviti untuk aktiviti pengangkutan bahan nuklear dan pengurusan persekitaran di MIRI Sarawak. Di MIRI Sarawak lagi pertandingan rakyat belum ya bersama-sama dengan peserta kita. Dan juga aktiviti hands-on pentarikan karbon bersama dengan Encik Nur Azhar Husaini yang terbang dari Kuching ke MIRI. Dan juga teknik pemandulan serangga bersama dengan Puan Hazimah di MIRI Sarawak juga. Okay. Dan juga fasilitator kita telah juga memberikan beberapa sumbangan di peringkat sekolah atau negeri. Dan juga saya ada listkan, senaraikan di sini Cik Salma Ibrahim, okay, Carnival STEM. 2019 juga ada aplikasi teknologi nuklear dalam pertandingan anjuran FRIM kepada 500 peserta dari Kuala Lumpur dan Selangor. Cik Azliza Osman, Puan Rohana Ithnin telah bersama-sama dengan kita pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2019 telah memberikan sumbangan di peringkat sekolah ya. Cik Ahmad Rizaki pada tahun 2019 dari Februari sehinggalah November ya, ada bengkel STEM, ceramah radiasi, lawatan Hari Inovasi dan juga pada 2019 juga bengkel radiasi untuk guru sains dan fizik daerah Petani Perdana. Encik Ahmad Syamimi, bengkel pembelajaran STRAM dan juga ada tiga dekat sini pada 10 November 11 dan juga 12 bersama-sama dengan murid-murid di Pendang Kedah, SMK Air Putih Dalam dan juga SMK Pulau Neo. Encik Karo Anwar, bengkel STEM di Kolegium Pendidikan STEM di UMP. Pada Mei 2019, ceramah sains nuklear. Encik Nur Azhar Husaini pada tahun 2019 Ogos 12 International Unima STEM Engineering Conference dan juga in September 2019 in-house training untuk guru-guru SMK Sentrisa Kuching dan juga Encik Kwit Vikat telah bersama-sama dengan kita di kursus IAEA di Kuala Lumpur. Okay, dan juga beliau telah menjalankan in-house training untuk guru-guru di SMK Sunset Kota Kinabalu. And last but not least ya, Puan Hazimah Harun pada Mac 2019 dan Disember 2019 bengkel radiasi untuk urusan sains fizik daerah Petani Perdana dan juga telah melaksanakan modul relief bertemakan sains nuklear dan menjalankan lawatan ke Agensi Nuklear Malaysia bersama guru-guru fizik daerah Petani Perdana. Okey, saya tunjukkan sedikit ya sumbangan peringkat sekolah negeri yang telah disumbangkan oleh fasilitator kita. Yang ini di SMK 18 Shah Alam. Ni aktiviti pakaian menghalang sendirian tak silap saya di Pahang. Right? Pembelahan nuklear. Okey. Pengurusan risiko dan pengurusan siksa tak silap saya di SMK 18 Shah Alam juga. Okay, kegunaan radioisotop dalam perubatan. Okey, kita beralih ke bengkel peringkat antarabangsa.
pegawai-pegawai dan juga bersama dengan guru-guru iaitu facilitator kita lah ya, telah menyumbangkan kepakaran dalam regional training course for teachers to introduce nuclear sciences in secondary schools through innovative approaches di Kuala Lumpur pada 1 hingga 12 Julai 2019. Jadi pada bengkel ini yang dianjurkan oleh IAEA dengan kerjasama Agensi Nuklear Malaysia, facilitator kita telah menjalankan beberapa aktiviti. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah Encik Anandan, Encik Khairul Anwar dan juga Encik Khairul Azlan telah menjalankan aktiviti hands-on utilizing new media as nuclear education tool. Untuk pengetahuan guru-guru, regional training course ini yang dianjurkan oleh IAEA ini dihadiri oleh guru-guru dari 10 negara, dan juga bahasa yang digunakan, bahasa perantara yang digunakan pada masa ini adalah bahasa Inggeris ya. Negara-negara yang telah menghadiri regional training course ini, tak silap saya kita ada dari Bangladesh, dari Nepal, China, Oman, Indonesia dan juga ada beberapa negara lain lah yang bersama-sama dengan kita. Dan saya akan tunjukkan juga gambar selepas ni ya. Puan Ruslawati Mak Isa dari SMK, dari bahagian pembangunan kurikulum dan juga Encik Gazjil Kamin telah menyumbangkan kepakaran bagi slot integrating nuclear science and technology in secondary school curriculum. Dan juga this one is very special for us kerana facilitator yang menjalankan aktiviti untuk bengkel sas nuklear secara dalam talian ini sebenarnya telah menjalankan hands-on activity bagi slot school visit di SMK Jalan 4 Bangi ya. Dan juga aktiviti-aktiviti kita ni, maksudnya aktiviti yang dalam talian ni sebenarnya telah dijalankan semasa bengkel 2018-2019 dan juga 2019 untuk peringkat antarabangsa. Dan juga berikut merupakan aktiviti-aktiviti tersebut lah. Jadi samalah dengan apa yang kita akan jalankan secara dalam talian ini. Jadi untuk kos kita, untuk kursus ataupun untuk bengkel ini sejak daripada tahun 2018 hingga tahun inilah 2020 ya, kita memang kekalkan, kita ada satu booklet ataupun modul yang kita bekalkan untuk peserta-peserta. Aktiviti reaktor nuklear, aktiviti pembelahan nuklear, ini apa yang kat dalam masa tu ya. Aktiviti teknik pemandulan serangga atau sterile insect technique, aktiviti pengurusan siksa, aktiviti pengangkutan bahan nuklear, roket balloon aktiviti ya, separuh hayat dan juga pentarihan karbon bersama dengan Encik Ahmad Rizaki. So kita ada peserta dan juga ada pegawai IAEA sebenarnya dekat situ. Dan juga KPM sangat berbesar hati apabila Agensi Nuklear Malaysia membuka penyertaan kursus reaktor engineering untuk guru-guru kita, dan juga untuk kursus ini telah dihadiri oleh fasilitator dari bengkel sains nuklear ya, iaitu saya sendiri, Cik Salma, Encik Ahmad Rizaki, Puan Hazimah dan juga Puan Nuraini Suliman. Kursus ini telah dijalankan pada tahun lepas 17 hingga 21 Februari. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita ada sedikit penambahbaikan daripada 2018 sehingga 2019 sehingga ke tahun ini 2020. Pada tahun 2018, fasilitator dengan bantuan pegawai daripada Agensi Nuklear Malaysia telah menetapkan tema bagi aktiviti bengkel sains nuklear kita. Tema tersebut adalah, kita ada 3 tema dan juga tema ini sebenarnya idea ini kita dapat daripada regional training course yang telah dijalankan oleh IAEA. 3 tema tersebut adalah, yang pertama adalah asas sains nuklear. Jadi fission, fusion, what is radioactivity, the basics of the nuclear science ya. Yang kedua adalah apakah aplikasi bagi sains nuklear, dan yang ketiga adalah kesedaran. Kesedaran tentang bahaya ataupun bagaimana cara-cara untuk kita
kita mengendalikan bahan radioaktif ini secara selamat. Okay. Untuk tema aktiviti tahun 2019 hingga tahun 2020, kita telah melakukan beberapa penambahbaikan dan juga kita telah merujuk sebenarnya di SKP supaya tema ini bertepatan dengan standard kandungan dan juga standard pembelajaran KSSM. Okey, dan tema-tema ini telah dipecahkan kepada 5, iaitu asas sains nuklear dan teknologi. Jadi di bawah asas sains nuklear dan teknologi ini ada hands-on activities separuh hayat, tindak balas nuklear, kebun awan dan juga hakar rukun. Okey, aplikasi radiasi, pertahanan karbon dan juga sterile insect technique SIT ataupun teknik pemandulan serangga. Tema yang ketiga adalah reaktor nuklear, okey, yang akan diterangkan reaktor nuklear, what is the basics ataupun apakah sains nuklear pada bahagian reaktor nuklear tersebut. Okey, tema yang keempat adalah risiko pengurusan nuklear dan aspek persedaran, maafkan saya. Dan juga aktivitinya adalah pengangkutan bahan and also time, distance and shielding. Jadi untuk time, distance and shielding ni, aktiviti ini akan dijalankan oleh Encik Ahmad Syamimi dan juga time distance shielding ni sangat berkait rapat dengan keselamatan nuklear dan pengurusan sisa. Tema keselamatan nuklear dan pengurusan sisa ya. Dan juga pengangkutan bahan tadilah. Okey, untuk keselamatan nuklear dan pengurusan sisa akan ada satu aktiviti, iaitu aktiviti pengurusan sisa tentang contamination. What if, apa jadi jika satu bahan itu is contaminated with bahan nuklear. Okey, kita tengok macam mana. Okey, semua aktiviti atau tema-tema kita ini kita tie together supaya dia tak terkeluar daripada standard kandungan dan juga standard pembelajaran dalam kurikulum standard sekolah menengah. Okey, berikut merupakan tema-tema yang telah saya terangkan tadi, 5 tema tersebut, dan juga dekat mana kita boleh dapat di dalam SKP SSM dan juga apakah standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang terkandung bagi tema-tema dan juga aktiviti tersebut. Okey, teruskan dengan tema ni ya. Dekat mana dalam SKP SSM tingkatan berapa? Seperti yang ini, reaktor nuklear tingkatan 5, pengurusan risiko nuklear tingkatan 3 dan juga standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang terkandung bagi tema-tema dan juga aktiviti tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada Bengkel Sains Nuklear tahun 2020 ini yang dijalankan secara khusus ya kepada guru-guru di Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu dan juga Kelantan, dan juga dijalankan secara dalam talian. Okay, jadi very special untuk tuan-tuan dan puan-puan kerana kita tak jalankan secara bersemuka. Okay, dan juga untuk bengkel ini dijalankan secara dalam talian, satu Padlet ya ataupun satu website dalam bentuk Padlet, aplikasi Padlet telah dibangunkan. Kita telah bangunkan dengan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia lah ya, bahagian pembangunan kurikulum dan juga guru-guru kita iaitu fasilitator kita yang telah saya terangkan pada awal penerangan saya tadi. Okay, jadi satu Padlet ni telah dibangunkan. Jadi apa ada dekat dalam Padlet kita ni, right? Jadi kita lihat ada beberapa perkara dalam Padlet kita ni. Jika cikgu boleh scroll nanti nampak dia punya structure. Jadi saya akan terangkan sedikit struktur bagi Padlet Bengkel Sains Nuklear ini. Yang pertama, kita ada pedagogi sains nuklear, okay, yang akan diterangkan oleh saya sendiri. Yang kedua, ada booklet activity hands-on. Jadi aktiviti hands-on ni ada satu ruang untuk setiap aktiviti hands-on daripada aktiviti hands-on yang pertama sehinggalah aktiviti hands-on yang ke-8. Jadi penerangan yang lebih tentang aktiviti hands-on ini dimasukkan ke dalam booklet aktiviti hands-on ya. Jadi cikgu boleh buka dalam bentuk flip page ataupun dalam bentuk PDF. Okay. Yang ketiga, penerangan aktiviti hands-on oleh semua fasilitator kita daripada yang pertama sehingga yang ke-8. Dan juga kita ada satu slot tanya saintis ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan daripada peserta-peserta, daripada cikgu-cikgu, guru-guru kita ni akan dijawab oleh pegawai penyelidik dari Agensi Sains Nuklear. Minta maaf, daripada Agensi Nuklear Malaysia. Okay. Yang kelima, kita ada tugasan selepas
Padlet ini maksudnya aktiviti hands on tu cikgu dah tengok dan juga mungkin jalankan bersama-sama dengan guru-guru lain dalam bentuk LDP ataupun dalam bentuk perbincangan atau Google Meet. Jadi ada beberapa tugasan ya yang perlu dijalankan ataupun diselesaikan oleh cikgu-cikgu, dan juga penghantarannya adalah melalui Google Drive dalam Padlet itu sendiri. Dan juga ada penilaian bagi bengkel ini yang perlu cikgu nilai. Dan juga kita ada satu ruang, iaitu ruang soal jawab, yang mana jika cikgu ada pertanyaan dari segi teknikal ataupun dari segi pedagogi ataupun dari segi konten ya, konten sains nuklear, jadi cikgu boleh pergi ke ruang soal jawab itu, dan kita akan sedia upaya fasilitator dan juga pegawai akan bersedia akan cuba menjawab soalan cikgu dalam ruang soal jawab tersebut. Jika tadi kita lihat tentang struktur ya Padlet Bengkel Sains Nuklear ini, jadi kita lihat pula bagaimana pelaksanaan Padlet ni di sekolah-sekolah di Negeri Sembilan, sekolah tuan-tuan dan puan-puan ya, Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu dan juga Kelantan. Jadi saya akan berikan beberapa cadangan ya untuk pelaksanaan Padlet ini, kerana Padlet ni perlu dilaksanakan secara interaktif lah. Maksudnya kita tak adalah kita tengok je habis, tengok je habis, just by watching kita tak nak macam tu. Jadi kalau boleh setiap aktiviti hands on itu dijalankan bersama dengan guru-guru sains dan juga fizik di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Untuk pelaksanaan Padlet ini, satu penyertaan wajib bagi setiap sekolah di negeri tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, Padlet ini boleh dijalankan sebagai aktiviti panitia ataupun bidang sains dan juga matematik. Boleh juga dijalankan ya secara LDP lah bagi panitia bidang ataupun sekolah. Dan juga boleh juga pelaksanaan Padlet ini dijalankan secara individu ataupun berkumpulan. Maksudnya berkumpulan daripada panitia, for example panitia sains dan juga matematik tu, so kita ada bidang sains dan juga matematik tu, so kita ada satu kumpulan dan juga menjalankan pelaksanaan Padlet ini. Tapi Padlet ni kita harap disebarkan di seluruh negeri dan juga di seluruh sekolah bagi guru-guru sains tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dan juga fizik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, jadi what's next? Setelah pelaksanaan Padlet ini dilaksanakan oleh guru-guru di semua negeri ya, seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita pun dah menjalankan aktiviti Bengkel Sains Nuklear ini dari tahun 2018 sehinggalah tahun 2020, yang mana tahun 2020 ini dijalankan secara dalam talian. Apa yang kita akan gunakan input daripada tugasan-tugasan tuan-tuan dan puan-puan itu? Okey, jadi tugasan-tugasan tuan-tuan dan puan-puan itu ataupun input daripada Bengkel Sains Nuklear 2020 ini kita akan gunakan untuk pembinaan bahan sumber atau panduan PDP Sains Nuklear pada tahun hadapan, iaitu pada tahun 2021. Jadi semasa Padlet ataupun Bengkel Sains Nuklear ini dijalankan secara dalam talian ya oleh guru-guru di sekolah masing-masing, ada beberapa pesanan bawa pulang lah ataupun take home message yang saya harapkan agar along this pelaksanaan Padlet ataupun pelaksanaan Bengkel Sains Nuklear secara dalam talian ini, cikgu tanyakan beberapa soalan utama sebagai bengkel ini. The key questions along the workshop, along kita punya bengkel ni, apakah key questions? Kita bila kita tengok pedagogy, these are the questions. Soalan-soalan ni kita perlu ada. Bila kita buat hands-on activity pertama, hands-on activity yang kedua, hands-on activity yang ketiga, cikgu cuba fikirkan these take home messages ya, ataupun pesanan bawa pulang, empat pesanan bawa pulang ini. Soalan utama yang pertama ya, bila kita jalankan Padlet ini ataupun bengkel ini secara dalam talian, bagaimana saya boleh melakukan yang lebih baik daripada yang telah dibentangkan? Kita lihat pembentang pertama, lihat pembentang kedua. Apakah idea-idea penambahbaikan yang boleh dijalankan di sekolah masing-masing atau boleh dijalankan bersama dengan guru-guru dan juga murid-murid di sekolah masing-masing? Pesanan bawa pulang yang kedua, bagaimana Padlet ataupun bengkel ini boleh memberi manfaat kepada saya dan juga pelajar saya? Mungkin kita ada lebih dekat tempat lain. Dekat tempat lain bila kita tengok Padlet ni, saya kurang dekat tempat ni. Hands-on activity ataupun dari segi penerangan ataupun daripada segi pedagogy for example. Jadi bagaimana bengkel ini boleh memberi manfaat kepada saya dan juga pelajar saya? Yang ketiga, bagaimana
aktiviti dalam Padlet ni kadang-kadang kita rasa macam panjangnya masa nak buat untuk aktiviti hands on ni. Panjangnya masa, how do you pick and choose? Macam mana kita nak pendekkan masa tu sesuai dengan untuk fit in kita punya PDP ya. Jadi take home message yang ketiga adalah bagaimana ini sesuai dengan masa pembelajaran. Adakah sesuai ataupun tidak dengan strategi pembelajaran kita. Okay. Dan juga yang keempat, bagaimana saya boleh menghasilkan aktiviti seperti ini ataupun aktiviti yang lebih baik daripada ni. Okay, jadi itu yang kita nak tekankan kat sini ataupun kita nak bawa pulang daripada bengkel secara dalam talian kita ini. Okay, dan juga take home message ni sebenarnya telah kita tanyakan dalam bengkel-bengkelan sebelum ni lah. Ya. Dan juga saya harap the structure of the program ataupun structure bagi bengkel ini memberi satu trigger ya, ataupun satu manfaat kepada cikgu-cikgu yang mana boleh dijalankan untuk mata pelajaran lain ataupun tajuk-tajuk lain dalam sains dan juga fizik, bukan sahaja bagi sains nuklear tetapi tajuk-tajuk lainnya become satu titik tolak ataupun satu trigger, juga satu idea untuk cikgu-cikgu menjalankan yang serupa ataupun lebih baik daripada ini. Itu sahaja. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan juga saya ucapkan selamat berbengkel secara dalam talian bersama dengan pasukan di sekolah masing-masing. Saya ada kongsikan alamat email saya aisyah.sadan@moi.gov.my. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya. Ada juga boleh juga hubungi saya dalam ruangan soal jawab chat box di Padlet Bengkel Sains Nuklear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.